Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, baiklah adik-adik, kita sambung kelas online kita untuk latihan dalam buku teks, matematik tahun 5, muka surat 47. Masih lagi tajuk operasi bergabung, tetapi kali ini dia melibatkan operasi tambah dan juga bahagi. Jadi kalau adik-adik lihat dekat sini, ini formula yang cikgu guna. Tapi kalau adik-adik guna formula lain untuk operasi bergabung, gunakan cara yang diajar oleh cikgu, seperti BODMAS ataupun kuda batatur. Tak ada masalah, sama je. Okay. Kalau guna cara yang cikgu ni, cikgu akan guna segitiga macam ni. Ke atas kali kurungan, kemudian darab bahagi tambah tolak. Yang atas diselesaikan dulu, diikuti yang kedua, darab dan bahagi, last kali tambah dan tolak. Okey. Jadi kat sini kita jumpa operasi tambah dan bahagi. Tambah dekat bawah, bahagi di atas. Maka kena selesaikan bahagi dululah. Okey, bahagi kena selesaikan dulu, diikuti tambah. Okey. Dan untuk latihan kali ini, cikgu akan gunakan kaedah pemansuhan. Okey, kaedah yang cepatlah. Sebab ni tahun 5, adik-adik dah boleh cuba praktis kaedah pemansuhan, iaitu kaedah bahagi yang cepat. Okey, soalan A, kita lihat soalan yang pertama, 7 tambah 72 bahagi 3. Okey, jadi kat sini tambah dan bahagi, tambah nombor 3, bahagi berada dekat nombor 2. Jadi bahagi dulu diselesaikan, maka kita kena 72 bahagi 3 dulu. Okey, kita guna kaedah pemansuhan 72 bahagi 3. Okey, kaedah pemansuhan ni kita kena tulis bahagi dalam bentuk pecahan, iaitu per. Per ni adalah bahagilah pecahan tu. Okey, 72 per 3. Okey, kita guna sifar 3. 1 darab 3, 3. Okey, sifar 3, 7 tak ada kan? Kalau kita baca sifar 3, 3, 6, 9. 9 dah lebih, kita ambil 6. 3, 6. 2 kan? Jadi tulis 2. 3 darab 2 dapat 6. Selepas 6 sambunglah sampai jumpa nombor ni 7. Ada 1. 1 tu bakilah. Okey, lagi sekali 3 darab 2 6. Sambung je. Selepas 6 7. Kalau sini 8, maknanya 3 darab 2 6, 7 8. Baki 2. Tulis baki di bawah. Okey. Jadi kat sini baki 12. Sifar 3 12. Kalau kita baca 3 6 9 12. 4 kan? Ataupun kalau adik-adik lancar sifar, 4 darab 3, 12. Okey, kalau nak guna kaedah pemansuhan ni, kena lancar sifar dulu lah. Okey, sebab kita akan guna sifar tu dengan cepat untuk pemansuhan. Okey, jadi kita dapat 24. 72 bahagi 3 dapat 24. Tambahkan dengan 7. Kita dapat sini 11. 2 tambah 1, 3. Maka jawapannya adalah 31. Okey, ini soalan A. Kalau adik-adik rasa susah kaedah pemansuhan, boleh guna bahagi biasalah, tak ada masalah. Tapi cuba belajar, cuba belajar kaedah pemansuhan. Okey. Seterusnya soalan B. 64 bahagi 8 tambah 209. Okey. Jadi kat sini seperti biasa, kalau bahagi dengan tambah, kita kena selesaikan bahagi dulu. Jadi 64 bahagi 8. Okey, sifar 8, 64 ada. 1 darab 8, 8. 8 darab 8, 64. Okey, kalau adik-adik nak guna satu digit dulu, okey, sifar 8, 6 tak ada kan? Sifar darab 8, sifar lah. Jadi 6 ni jadi baki juga. Jadi 64 juga. Okey. Kalau 2 digit macam ni, adik-adik boleh terus macam ni lah. Sifar 8, 6 tak ada, 6 ni kecil. Jadi terus ambil 2 digit. Maka 8 darab 8, 64.
Boleh Okey. Kemudian kita tambahkan dengan 209, tambahkan dengan 8, kita dapat 17. Okey, 1 2. Okey, jawapannya adalah 217. Okey, boleh faham Kalau adik-adik rasa susah, adik boleh buat bahagi macam ni lah. 64 bahagi 8. Okey, sifar 8, 6 tak ada. Okey, 64, 8 darab 8, 64. Okey, tak ada masalah. Guna je cara mana, yang penting lancar sifar. Okey, untuk operasi darab bahagi ni kena lancar sifar. Okey, seterusnya soalan C. $2,835 bahagi dengan 7, tambahkan 914. Okey, kita bahagi dulu. 2,835. Okey, adik-adik tengok kat sini, nombor ni agak besar. Cikgu akan guna kaedah pemansuhan. Okey, sifar 7, 1 darab 7, 7. Okey, 2, sifar 7 tak ada. Jadi kat sini nombor depan sekali kita boleh letak sifar. Kita boleh terus ambil 2 digit, 28. Jadi 7 darab 4, 28. Okey, hati-hati apabila guna kaedah pemansuhan. Tengok betul-betul. Untuk nombor ni dia bahayanya kat sini. Apabila kita jumpa nombor yang kecil, cikgu risau adik-adik terus ambil 2 digit. 35, sifar 7, 5. Terus tulis 5. Itu salah. Kalau nombor kecil, kita kena tulis apa? Kena tulis sifar. Dan jadikan nombor ni sebagai baki. Nak tulis baki kat bawah ni pun tak apa. Faham tak? Okey, macam ni lah. Sifar 7. Okey, sifar 7, 3 tak ada. 3 ni kecil. Jadi kita letak sifar. Maka 3 ni kalau ada nak potong, tulis baki pun boleh. Ataupun nak terus kita dah letak sifar, bolehlah terus ambil 2 digit. Okey, 5 darab 7, 35. Macam tu. Okey, kena hati-hati kat sini lah. Takut tertinggal sifar. Okey, kalau rasa tak faham, boleh guna cara bahagi biasa lah. Okey, kita dapat 405 tambahkan dengan 914. Okey, dapat 9, 1, 13. Okey, jawapannya 1319. Okey. Okey, baiklah, sekarang kita lihat soalan D. 12,083 tambah dengan 1,710 bahagi dengan 10. Jadi kita kena selesaikan bahagi dulu. Kalau bahagi dengan 10 dan kebetulan nombor kat depan ni ada sifar, tak payah buat bentuk lazim pun tak apa, tak payah buat kaedah pemansuhan pun tak apa. Terus potong kat sini pun lagi senang. Terus selesaikan di sini. Okey, kalau bahagi dengan 100, kalau ada 2 sifar, potong 2 kat sana lah. Okey, jadi kita dapat sini 171, 12,083 tambahkan dengan 171. Maka terus dapat jawapan dia 4, 15, 2, 2, 1. Okey, ini jawapan untuk soalan D. Okey, sekarang kita lihat soalan E pula. Okey, sekarang kita lihat soalan E. 393 dalam kurungan 393 tambah dengan 15 bahagi dengan 8. Okey, jadi kat sini kalau kita lihat tambah dengan bahagi, kena bahagi dulu, tetapi ada kurungan di sini, maka dalam kurungan diselesaikan dulu. Okey, kurungan nombor 1 nombor 1. Jadi kita kena tambahkan dulu. Tambahkan, kita dapat 8 kat sini. 9 tambah 1, 10, 4. Okey, 408 dibahagi dengan 8. Ni bahagi dengan 8. Okey, sekarang kita guna sifar 8 lah. 1 darab 8, 8. Okey, sifar 8, 4 ni tak ada, kecil. Jadi kita boleh ambil terus 2 digit, 40. 5 darab 8, 40. Okey, 1 darab 8, 8. Okey, jawapannya adalah, tulis jawapannya lah, sama dengan 51.
Okey, 51. Okey, selesai soalan E. Soalan F pula. Okey, soalan F, 29,624 bahagi 16 tambah 12 di dalam kurungan. Jadi kita kena selesaikan dalam kurungan dulu. 16 tambahkan dengan 12 kita dapat 28. Okey. Mungkin awak tertanya-tanya, adakah cikgu masih nak guna kaedah pemansuhan untuk bahagi 28? Okey. Jawapannya ya. Okey, jawapannya ya. Cikgu akan guna kaedah pemansuhan. 29,624 bahagi 28. Mungkin awak tertanya-tanya, adakah cikgu hafal sifir 28? Tak, cikgu tak hafal sifir 28 sebab cikgu hanya hafal sampai sifir 9 je. Jadi sampai sifir 10. Sifir 10 lah. Sifir 28 ni besar. Tetapi cikgu nak guna kaedah pemansuhan. Okay, cara dia macam ni. Apabila kita jumpa nombor kat bawah ni 2 digit, okay, 2 digit, nombor dia besar, okay, semestinya kita tak lancar sifir yang besar ni kan. Maka kita kena pecahkan dia jadi 1 digit. Bila 2 digit ni kita kena pecahkan dia jadi 1 digit supaya 1 digit tu ada dalam sifir yang kita lancarkan, sifir 1 hingga sifir 9. Jadi kat sini 28 ni, 28 kita nak pecahkan dia. Untuk dapat 28 ni kita cari pasangan berapa darab berapa. Kalau kita lihat yang pertama, semestinya 1 darab 28 lah, betul tak? Yang kedua 2 darab 14 kan. Yang ketiga 4 darab 7, 7 darab 4 28, betul? Okay, jadi ada 3 pasangan di situ. Kalau kita lihat pasangan yang pertama dan pasangan yang kedua, masih ada 2 digit kan. Kita tak nak yang 2 digit, kita nak yang ada 1 digit, maka kita ambil yang ni. Okay. Benda ni kalau adik-adik lancar sifir, tak perlu pun tulis kat tepi macam ni. Tengok nombor, terus dapat. Okey, 28 ni sama dengan 4 darab 7. Maka adik-adik akan tulis kat bawah ni, terus tulis 4 darab 7. Tulis macam tu. Okey, 4 darab 7. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita akan masukkan 2 kali, sifir 4 sekali, sifir 7 sekali. Okey. Caranya macam ni Sifir 4 dulu. Okey, kita tengok sifir 4 dulu. 1 darab 4, 4. Okey, 2 kecil nombor ni kecil daripada 4, tak ada dalam sifir 4, letak sifar. Maka kita boleh terus 2 digit. 29 sifir 4 tak ada. Kalau kita baca sifir 4, yang paling hampir dengan 29 adalah 28, iaitu 7 darab 4, 28. 29 sambung ada baki 1. Okey, 16 sifir 4 ada, 4 darab 4 16. Okey, 2 sifir 4 tak ada 2 ni kecil, letak sifar, terus ambil 2 digit. 24 bersamaan 6 darab 4 24. Okey, selesai. 4 dah selesai. Yang 7 pula. 1 darab 7 7. Okey, ke atas 7. Yang ni tak payahlah sifar kan. 1 darab 7 7. 4 sifir 7 tak ada. 4 ni kecil daripada 7, maka kita letak sifar, terus ambil 2 digit. 40. Okey, 40 sifir 7 tak ada, paling hampir adalah 35, iaitu 5 darab 7 35. Maka kita sambunglah 36, 37, 38, 39, 40. Kita potong tu nombor 40. Maka kita sambunglah 5 darab 7 35 kan. 36, 37, 38, 39, 40. Maka baki tu tulis kat bawah ni. Jadi 56 sifir 7, 8 darab 7 56. Maka jawapannya 1058. 1058. Okey, macam tu. Okey. Kalau adik-adik rasa susahnya, susah pun cuba belajar Kalau adik-adik rasa nampak susah, sebenarnya senang. Bahagi kaedah pemansuhan ni sangat senang. Tapi syarat dia mesti lancar sifir. Mesti lancar sifir baru boleh guna. Okey. Kalau tak, kalau bahagi biasa pun tak lancar sifir pun susah juga, betul tak?
Nah, lagi-lagi kalau bahagi dengan 28 ni, adik-adik nak kena buat sifir 28 dulu. Okey, barulah bahagi guna kaedah bentuk lazim. Okey. Jadi mana-mana boleh lah, tak ada masalah. Sebenarnya tak ada masalah. Ikut je mana-mana cara. Okey, seterusnya kita lihat soalan G. 2085 tambah dengan 1793 bahagi 14. Okey. Kalau adik-adik masih lagi tak faham soalan F tadi, boleh lihat kat sini lagi sekali untuk bahagi dengan 14. Okey, nombor tu pun 2 digit juga. Okey. Jadi kita tambahkan dulu sebab dalam kurungan 2085 tambahkan dengan 1793, kita dapat 8 17 8 3 3878 bahagi dengan 14. Okey, 14 ni kalau kita nak hafal sifir 14, 1 2 nombor tu mungkin. Tapi apabila masuk 7 ke 8 darab 14 tu dah jadi susah. Okey. Jadi untuk kaedah pemansuhan, kalau 2 digit cuba pecahkan jadi digit tu 1 1. Okey. 14 ni bersamaan dengan 2 darab 7. Betul tak? Jadi adik-adik tukar kat sini, jadikan dia 2 darab 7. Okay, kalau ada nombor lain untuk dapat 14, letaklah nombor lain. Yang penting 1 digit. Okay. Jadi kat sini kita akan masukkan 2 kali lah. Apabila ada 2 kat sini, maka kita akan masukkan 2 kali seperti soalan F tadi. Okay, caranya macam ni. Kita masukkan nombor 2 dulu. Okay, sifir 2, 1 darab 2, 2. Okay, sifir 2, 3 tak ada kan. Tapi yang paling hampir dengan 3 adalah 2 lah. Iaitu 1 darab 2, 2, 3. Maka baki 1. Okay, 18. Okay, 18 sifir 2 ada. 9 darab 2, 18. Okay, 7 sifir 2 tak ada. Paling hampir adalah 6. Iaitu 3 darab 2, 6. Baki 1 lah kan. Selepas 6, 7. Ada 1 baki. Okay, 18, 9 darab 2, 8, 18. Okey, sekarang kita akan masukkan guna sifir 7 pula. 1 darab 7, 7. 1 tak boleh, sifir 7, 1 ni kecil, letakkan sifar. Boleh terus ambil 2 digit. Apabila ada sifar je, boleh ambil 2 digit. Okey. 19 sifir 7, 7, 14, 21. 21 dah lebih 19. Kita ambil 14. 2 darab 7, 14. Sambung 15, 16, 17, 18, 19. Nombor ni 19. Kita sambung sampai jumpa 19. Maka baki tadi berapa? 5. Lagi sekali Okey, 2 darab 7, 14. Selepas 14 sambung. Jangan mula dengan 14. Kita kena sambung selepas yang kita sebut. Okey, 2 darab 7, 14. Sambunglah. 15, 16, 17, 18, 19. Baki 5. Tulis di bawah. Okey. 53 sifir 7. Kalau adik-adik baca sifir 7, 53 tak ada. Yang paling hampir dengan 53 adalah 49, iaitu 7 darab 7, 49. Kalau adik-adik tak lancar, adik-adik bacalah. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Okey, 7 kan. Jadi tulis 7, 49, 50, 51, 52, 53. Baki 4. Okey, 49 juga. Tadi je kita baca sifir kat sini, maka 7 jugalah kan. 49. Maka jawapannya adalah 277. Okey, ini soalan G. Kita lihat soalan yang terakhir, soalan H. Okey, untuk soalan yang terakhir, soalan H. Okey, dia lebih kurang sama seperti soalan yang sebelum ni. Soalan muka surat 44 lebih kurang lah Ada 2 kurungan, kita kena selesaikan kedua-dua dulu. 487 dengan 29,000 kita tambahkan 16, 11, 5. Okey, kat sini 51 tambah 49, kita tambahkan, kita dapat 100.
Jadi kalau bahagi dengan 100, ini sangat mudah lah ya. 516.000 bahagi dengan 100, hanya potong 2 sifar di bawah, 2 sifar di atas. Maka jawapannya adalah 5160. Okey, itu jawapan dia. Jadi selesai untuk soalan H ya. Maka habislah untuk semua soalan muka surat 47 dah selesai semua. Jadi cikgu berhenti kat sini dulu. Sebelum tu jangan lupa untuk adik-adik tekan like, share, yang paling penting tekan subscribe dan tekan loceng. Okey. Jadi kita berhenti kat sini. Untuk soalan yang seterusnya kita sambung dalam video yang seterusnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.